Sedang dimata Allah SWT. Alhamdulillah. Minta maaf ada gangguan teknikal, drop terus saya punya sistem down tadi. Tak apalah. Cabaran, dugaan. Suara clear tak? Saya tak pakai speaker. Suara clear, suara. Tak apa, saya nak habiskan live ni tadi. Kita habiskan insya-Allah malam ni kita late night. Kita nak habiskan dengan doa tutup. Tadi tak habis tutup. Kita tak habis tutup tadi. Kita tak habis tutup kita punya kuliah tadi, insya-Allah. Betul-betul panas ni tajuk ni sampai berhenti terus ni. Saya punya technical team drop. Saya punya ni shutdown terus. Tak tahu apa masalah teknikal ni, tengok tak lepas lagi. InsyaAllah lah, doakanlah ya, mudah-mudahan kita punya live kita ni Allah bantu untuk terus berpanjangan, insyaAllah. Lama tak kelas macam ni. Okey, baik. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT khair. Jadi Alhamdulillah. Kita habis kat mana? Kita habis dekat oleh yang demikian sambungan kita buat sambungan tadi. Gambar je tak berapa clear, refresh balik. Boleh kacau. Yalah, boleh jadi gangguan ni, macam-macam jenis gangguan boleh. Okey. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT berapanya ada je lah. Berapanya ada saja, insya-Allah. Baik. Cobaan. Tak tidur malam belajar sangkut. Bukan kata tak tidur malam, tukang mengajar pun sangkut. Okey. Panas. Ya, tajuk kita panas. Sampai disuruh tinggal, dia apa nasihat ustaz? Bini emosi biasa. Suruh tinggal kan. Laki ingat, laki dia kena ada prinsip dia. Kalau kata nak mendidik, teruskan mendidik. Tapi kalau kata sampai tak mampu nak mendidik, kita ada jalan yang benar, jalan yang mengikut pada laluan dia. Laluan dia apa? Pergi kepada pihak berkuasa yang lebih arif dan yang lebih faqih dalam memberikan pendapat di segi kedudukan rumah tangga tersebut. Tapi bagi pendapat saya secara peribadi, suami itu dia mendidik. Jadi pendidik ni kena teruskan lagi. Macam-macam kaedah mendidik kita kena kedepankan. Dan paling penting mendidik ni mesti dari hati. Hati kena benar-benar kuat dalam mendidik. Hati yang benar-benar ada tujuan yang benar ni untuk Allah SWT. Untuk Allah SWT. Jadi jangan pernah merasa untuk give up dalam mendidik. Terutamanya kalau itu isteri yang pertama. Kalau isteri yang pertama tu, itulah isteri kita bermula, kita kahwin dengan dia. Jadi jangan semudah-mudah untuk lepaskan, kerana kesan daripada melepaskan itu orang lain akan tanggung kesan penceraian itu. Kita pun akan membawa kesan penceraian itu juga. Setiap yang bercerai ada kesan dia. Kesan itu belum tentu akan boleh hilang. InsyaAllah. Jadi saya doakan insyaAllah. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT yang menonton pada malam ni, yang masih setia nak live kembali ni, saya doakan insya-Allah semuanya Allah istiqamahkan hati. Sebab hati ni Allah nak tetapkan hati ni. Allah masabbit qalbi ala dini wa ala taati. Tetapkan hati ni supaya tidak terpengaruh dengan pujukan dunia, pengaruh dunia. Dan pengaruh dunia tu sangat kuat sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi yang istiqamah menonton ni, mudah-mudahan dia bukan sekadar menonton, tetapi untuk mengajak lagi ramai orang untuk terus berada di dalam kebenaran. Tunjukkan mereka jalan kebenaran. Baik. Baik. Jadi sedang mata Allah SWT. Jadi sedang mata Allah SWT.
Jangan gitu, kita habiskan je sikit. Pukul 12 kata, ni kuliah lewat malam ni. Tapi Alhamdulillah, Alhamdulillah. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair, khair. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dia, tetapkan hati kita ni, dia dunia penghalang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita memakai dunia, peralatan dunia itu tidak menjadi isu. Tapi isunya adalah hati kita ini dibawa sekali dengan dunia itu. Pengaruh, kedudukan, keadaan dunia, perasaan itu menguasai hati kita. Sebab hati ni sepatutnya pada kebenaran. Yang mana tajuk nanti kita akan bincang selepas ini adalah kebenaran. Menyingkapi kehidupan yang sebenar. Menyingkapi kehidupan yang sebenar. Jadi bila kita hati ni sudah kita letakkan kepada perbahasan yang benar, dengan kita menundukkan perasaan itu perlu ditundukkan. Hati didik dan bersihkan. InsyaAllah maka akan selesailah permasalahan-permasalahan kita. Dia sebenarnya insyaAllah tak ambil masa yang lama sebenarnya untuk hati ni. Sebab gini, hati ni milik Allah. Hati Allah yang jaga. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Saya ulang sekali. Hati Allah yang jaga. Hati Allah yang jaga. Jadi, kalau sekiranya hati Allah yang jaga, kenapa masih lagi timbul persoalan? Susahnya Ustaz hati ni. Bermakna isunya adalah dia tidak yakin dengan Allah. Dia tidak yakin dengan Allah. Itu isu dia. Tak yakin dengan Allah itu. Maka Allah SWT nak tengok kita ni yakin kepada Allah atau tidak. Barulah Allah akan membawa hati kita ni kepadanya. Tapi kalau kita menyerahkan hati ini kepada keadaan, perasaan, maka Allah akan meletakkan kita kepada perkara itulah. Hati Allah yang jaga. Bila kata hati Allah yang jaga, maka apa masalah kita? Masalah kita adalah sama ada kita mau yakin atau tidak dengan Allah SWT. Itu masalah utama kita. Nak yakin dengan Allah atau tidak? Sebab tu rupanya kita hari ini, kita didorong untuk membina kebendaan, bukan membina keyakinan. Baik, jadi kata Al-Imam Muhassan Al-Basri rahimahullah, ada kesimpulannya. Ada Tuan Nazrin, tadi kita potong habis terus macam tu, dia drop. Saya duk cakap seorang tadi, tengok-tengok lain tak ada. Duk ingat cakap apa, terus tak ada view terus. Rupanya cakap seorang-seorang. Malaikat dengan jin dia temankan tadi. Malaikat dengan jin dia duk neman dengar tadi. Baik, jadi ini tak apalah. Ada juga lagi yang masih setia lagi nak menonton dan menghabiskan kuliah kita insya-Allah. Jadi saya sarankan mana yang Allah berikan kekuatan untuk setia menonton ni, jadi bantu yang lain untuk melihat ataupun tunjuk lain-lain, ramai, ajaklah seramai boleh untuk jalan kebenaran ni. Tunjukkan ke jalan kebenaran. Tunjukkan mereka ke jalan kebenaran. Tunjukkan tugas kita. InsyaAllah. Baik, kata Imam Hasan Al-Basri Ta'ala, penutupnya, oleh yang demikian, waspadalah terhadapnya, wahai Amirul Mukminin. Waspadalah terhadapnya, wahai Amirul Mukminin. Jadilah yang pertengahan dalam apa yang ada di situ, dan berhati-hatilah. Ini yang kesimpulan caranya. Jadi insya-Allah kita sambung. Besok kita buat rumusan balik. Besok kita buat rumusan balik insya-Allah. Jadi jadilah yang pertengahan. Jadilah yang pertengahan. Esok cuti Ustaz, boleh direct sampai. Betul. Esok cuti. Tak je. Baik. Jadi oleh yang demikian, waspadalah. Pertama, kaedahnya adalah waspada dengan dunia ni. Dengan dunia. Tak apa, Tuan Surah An-Najahiyah. It's okay. Bagus. Istiqomah, ikut. Baik. Jadi
Dia melawan. Oleh yang demikian, waspadalah terhadapnya, wahai Amirul Mukminin. Guru semangat bila anak-anak murid minat nak belajar. Bukan sekadar semangat sebab anak-anak murid, tapi sebab kebenarannya, Cik Mahaya. Cik Mahaya, sebab kebenaran. Ilmu kebenaran ni dia kena ada semangat dia. Semangat sebab nak menyampaikan kebenaran. Semangat sebab nak menyampaikan kebenaran. Bukan sebab sekadar ada yang nak mendengar. Barangkali ada yang mendengar tu mendengar je. Bukan semangat pun. Kita belajar jangan bersandarkan kepada keadaan, bersandarkan pada kebendaan. Saya sendiri pun tidak bersandarkan. Saya mengajar, saya sendiri kena amalkan. Okey. Minta nasihat Ustaz, rakan sekerja. Macam mana nak bagus? Macam mana saya nak sampaikan kebenaran? Baik, sampaikan kebenaran ini bukan sekadar dengan perkataan semata-mata. Kebenaran ini ditunjukkan dengan perbuatan. Perbuatan yang benar. Tuan Azrin. Jadi, perbuatan yang benar itulah yang perlu kita tonjolkan. Itu dipanggil akhlak. Contoh, ada duit dengan tak ada duit. Jadi kebenarannya, orang yang benar ni, dia kalau tak ada duit, dia okey. Dia relax. Dia faham apa dia nak, sebab dia duduk dalam kebenaran. Jadi kita kena tonjolkan keadaan kita itu yang mana duduk dalam kebenaran itu bagaimana. Bagaimana ciri orang yang duduk dalam kebenaran? Dia akan duduk dalam ketenangan. Jadi kita pelan-pelan tunjukkan keadaan kita itu, yang mana keadaan kita itu tidak bersandar pada keadaan, tapi keadaan yang bersandarkan kepada kebenaran. Jadi orang yang membawa kebenaran itu bukan sekadar berkata pada kebenaran, tetapi menunjukkan keadaan dia untuk menyampaikan kebenaran, sandarkan pada kebenaran. Jadi walaupun kita ada masalah, tapi kita tunjukkan kebenaran masalah itu sebenarnya untuk mengenal Allah. Kita sampaikan kebenaran itu dengan menunjukkan karakter kita juga. Jangan kita juga menunjukkan keadaan kita pun sama lah, apa nak jadi macam tu lah. Tunjukkan kita punya kedudukan kita pada kebenaran tu bagaimana. Itu penting, sidang jemaah mata Allah SWT. Sebab itu, yang pertama kita buat kesimpulan, hakikat isinya ini, kata Amirul Mukminin, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yalah kot. Ataupun tajuk ni terlampau, dia punya kapasiti terlampau tinggi, pecah dia punya kabel dia agak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sallam. Ya, dekat sini hujan, cuaca kat luar kan? Cuaca. Benar Puan Fazila, semangat menyampaikan kebenaran, semangat nak dengar ilmu kebenaran. Sekali zas tersandar terus. Bagus. Buktikan, bagi contoh. Ini saya nak sampaikan, buktikan kebenaran dalam rumah tangga. Apa buktinya? Boleh bersatu juga. Tunjukkan, itu syiar. Contoh dalam rumah tangga ada syiarnya. Tunjukkan, tiada pergaduhan. Tiada pergaduhan lah. Jamaah adilah tu sandar pada kenangan. Tak boleh. Kenangan tak boleh. Bagi ibu yang ada menantu lelaki, nasihatkan anak perempuan supaya taat kepada suami. Cukup. Yang ada menantu lelaki, maknanya anak wanita, anak perempuannya itu sudah berada pada kedudukan atau jajahan takluk lelaki. Maka nasihatkan anak supaya benar-benar tunduk dan patuh menjadi suami, isteri yang solehah. Gitu cara dia. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi waspadalah terhadapnya wahai Amirul Mukminin. Jadilah yang pertengahan. Jadilah pertengahan dalam apa yang ada di situ. Yang kedua, yang pertama waspada, yang kedua wasata, pertengahan. Baik. Wasata ni, pertengahan ni bukan maksudnya tidak lebih sangat, tidak kurang sangat tak. Wasata ni maksudnya adalah dia sentiasa meletakkan hatinya pada Allah Taala. Dia tidak duduk kepada
kesusahan, dia tidak duduk pada kesenangan. Dia dua-dua tak duduk. Dia duduk kepada tengah pertengahan ini, maksudnya pada jalan yang lurus. Pada jalan yang lurus pada Allah SWT. Baik. Yang pertama waspada, yang kedua wasata, yang ketiga berhati-hatilah. Berhati-hatilah, yakni berjaga-jaga, berhati-hati, ini takwa. Berhati-hatilah sebab pemilik dunia yakin bahawa dengannya ia dapat memperolehi kebahagiaan dan menolak bahaya bagi keluarga. Padahal kelapangan dunia akan berubah menjadi bencana dan kesusahan. Nah, berhati-hati dengan dunia ni. Pemilik dunia, siapa yang ada dunia, ada keyakinan mengatakan bahawa dunia ni membawa kepada kebahagiaan. Ni pemilik dunia ni, hati-hati dengan pemilik dunia. Dan mengatakan bahawa boleh menolak bahaya. Ada dunia, ini ada harta lah. Ada harta lah. Dia ingat ada harta dia boleh bahagia, boleh jauhkan daripada malapetaka bencana. Okey. Jadi, padahal kelapangan dunia akan berubah menjadi bencana dan kesusahan. Anak Adam yang berada di dalamnya memandang bahawa akal dan fikiran merupakan kenikmatan yang harus disyukuri dan juga harus dijalani dengan waspada. Makanya akal dan fikiran ni, fikiran kita, Allah bagi akal fikiran, kata Imam Hasan Basri, gunakan akal fikiran bukan untuk memikirkan dunia, tetapi menggunakan dia untuk pahala, memikirkan keadaan kita di sana. Nampak situ? Baik. Jadi, kalau pencipta tidak memberikan khabar dan perumpamaannya, nescaya dunia telah membangunkan orang yang tidur dan menyedarkan orang yang lain. Mengapa tidak? Maksudnya begini, penutup bagi perbincangan kita pada malam ini. Kata Imam Hasan Basri, kalau tidak Allah sendiri yang mengingatkan kita tentang dunia, sudah pasti kita akan terlalai dengan dunia. Sudah pasti kita akan terlalai dengan dunia. Sebab dunia ni, kalaulah tidak kerana ada perbincangan agama dan akidah di dalamnya, kalau kita tidak berbincang tentang Allah, sudah pasti semua dunia. Betul tidak? Kita lupa macam tadi, duit, harta, suami, isteri, anak. Lupa pencipta. Nampak tidak? Jangan usah tengok jam kita. Tu dia. Habis. Kuliah perdana kita malam ni. Tak apalah. Sesekala kita. Sesekala kita. Kita late night kuliah. Akal yang waras memikirkan keadaan di sana. Akal yang waras memikirkan hukum dan hakam Allah Ta'ala. Hukum hakam, dosa dan pahala. Aku buat ni apa? Aku dapat ni macam mana? Akal. Akal yang bukan untuk panjang akal, akan cari alasan. Tapi akal untuk memikir, suruh hati. Hati menggerakkan akal untuk memikirkan suruhan Allah Ta'ala. Hati, kebenaran, menggerakkan akal untuk merenung kebesaran Allah SWT. Hati, menggerakkan akal untuk bermuasabah di atas segala perbuatan-perbuatan kita. Itu sepatutnya akal. Akal ni digunakan untuk merenung kembali keadaan kita. Nampak tidak? Itulah kata Khalifah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Hasibu qabla anta tuhasabu. Hasibu qabla anta tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Sebab itu sedang jemaah mata Allah SWT, hati-hati dalam kita merenung. Kita merenung akal ni, akal kita ni ke mana pergi? Bukan memikirkan kerisauan tentang kebendaan, tetapi patut yang diingatkan di sini adalah memikirkan keadaan kita di sana nanti. InsyaAllah sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana untuk menghindarkan bisikan syaitan dan ke arah kemaksiatan? Maksudnya saya tak ada lagi ke dalam bisikan itu. Okey. Syaitan ni, Tuan Muhammad Basir, dia akan sentiasa ada. Cuma syaitan ni kena tahu apakah dia punya dorongannya. Syaitan ni akan membawa kita kepada untuk berpaling daripada suruhan Allah. Tu je. Jadi caranya adalah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalam ta'uz. Kita pertama, kita tak nampak syaitan.
Syaitan disebut jin ni, syaitan ni, gaib ni, dan syaitan juga tergolong pada manusia. Jin dan minal jinnati wan nas. Itulah syaitan. Manusianya ikut pahaman iblis, syaitan. Jin yang ikut pahaman iblis, syaitan. Jadi janganlah ikut kebendaan, janganlah ikut keperasaan, maka tidaklah ikut syaitan, sebab syaitan duduk pada kebendaan, syaitan duduk pada perasaan. Maka perbanyakkan kalam-kalam kebenaran, kalam taus, kembali kepada Allah. Setiap musibah innalillah. Sebab tu akal digunakan untuk merenung kebesaran dan kejadian yang mana yang telah disuruh oleh Allah SWT. Afala yatafakkarun, afala yatafakkarun. Jadi sedang mata Allah SWT. Khair. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada malam ni, dah habis dah perbincangan kita. Habislah, cukup. Kita sambung besok. Besok ada lagi insya-Allah. Terima kasih kepada yang istiqomah untuk terus bersama-sama dengan saya dalam siri kuliah Hakikat Kehidupan ini, dalam perbahasan merungkai persoalan-persoalan, perkara-perkara yang seakan-akan nampak macam betul, tetapi bila kita rungkaikan dalam kebenaran, rupanya dia jauh daripada kebenaran dan jauh daripada Allah SWT, dekat dengan kebatilan. Mudah-mudahan banyaklah perkara yang telah kita rungkaikan sepanjang perjalanan kita ini, insya-Allah, dalam kita berkuliah ini, insya-Allah. Jadi selepas ini kita akan masuk pada tajuk baru, yakni muka surat 24, menyingkapi kehidupan yang sebenar, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah saya doakan semua yang menonton pada malam ini, InsyaAllah mudah-mudahan kita semua berada dalam keberkatan, dalam rahmatnya. Allah tetapkan hati kita untuk terus berada dalam ketaatan, InsyaAllah. InsyaAllah. Hati ni ya Allah, hati ni ya Allah, ya Allah, tetapkan hati ini ya Allah untuk terus berada dalam kebenaran. Hancurkan segala sifat-sifat kemunafikan, hancurkan seluruh sifat-sifat keduniaan, nakkan pengaruh, nakkan perhatian, nakkan kata-kata puji-pujian yang mana nak perlukan kepada perhatian makhluk, supaya Allah cabut semua perkara penyakit wahan ini yang ada besaran dalam hati kita, yang menyebabkan kita hilang keyakinan kepada Allah. Isu yang paling besar adalah kita tidak yakin dengan Allah. Itulah isu yang paling besar. Allah tidak adil, tidak sama rata dalam kehidupan maupun pencerahan. Sidang jemaah mata Allah SWT. Adil ni bukan diukur dengan keadaan. Adil diukur dengan kekuasaan Allah SWT. Mengatakan Allah tidak adil, maka yang pertama, dia tidak mengenal Allah. Dia tidak mengenal Allah. Mana mungkin orang yang mengenal mengatakan Allah tidak adil. Yang kedua, hatinya itu terganggu kerana perasaan dan keadaan. Orang yang terganggu dengan perasaan dan keadaan, dia akan menghukum apa yang berlaku dalam konteks kebendaan. Orang dapat 10,000, saya tak dapat. Orang dapat begini, saya tak dapat. Dia mengukur susah dan senang. Tapi sidang jemaah mata Allah SWT, saya nak bagi perbahasan kata Allah tak adil. Simple je. Ni kalau cakap ni, kalau orang kata Allah tak adil, ucap balik. Kita bimbang pada iman sebab dia meragui Allah Ta'ala. Hati-hati. Tapi tak apalah, kita bantu dia. Tak adil, kita sendirilah kita. Kadang-kadang terdetik, dia ke? Begini. Sama. Nak sangat nak tengok adil Allah. Okey? Allah bagi nafas sama, masa sama. Masing-masing ada 24 jam, masing-masing ada nafas yang sama. Yang mana kalau ikutkan orang, mana mungkin akan bagi nafas sama? Sebab nafas mahal. Harta nak bagi ke sama rata? Mustahil kita nak bagi sama rata. Sebab adil ni orang tak nampak sama rata. Sebenarnya bukan sama rata. Adil ni kekuasaan. Allah berhak nak bagi kat siapa, itu nama adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah berkuasa. Allah nak letakkan mana, Allah berkuasa. Itu nama adil. Allah maha adil. Adilnya Allah Ta'ala tu sebab Allah berkuasa untuk menentukan apa saja. Tapi nak menunjukkan Allah, berkuasanya Allah Ta'ala, adilnya Allah Ta'ala itu, yakni berkuasanya Allah Ta'ala itu, Allah bagi benda yang paling orang tak boleh nak bagi. Apa dia? Nyawa. Nafas, semua sama. Orang susah pun nafas sama, orang senang pun nafas sama. Simple. Orang susah tarik nafas pun senang, orang senang tarik nafas pun senang. Nampak? Tu. Orang susah tarik nafas.
Senang tarik nafas. Orang senang tarik nafas. Senang juga. Nampak? Senang juga. Adil dalam konteks kahwin. Sama. Cinta. Sama. Allah bagi. Semua bukan sekadar adil. Lebih Allah bagi. Lebih daripada apa yang kita fikirkan. Jadi jangan letakkan fikiran sebagai ukuran. Tapi letakkanlah keimanan sebagai kita punya pegangan. Ya, Allah Maha mengetahui apa yang Allah lakukan. Sedangkan kita yang melakukan sikit pun kita dah tahu dah apa kita nak buat. Allah bagi kita tak apa. Saya tahu lah letak kat sini macam mana, letak kat sini macam mana. Nampak tidak? Kita mengatur rumah kita pun kita letak kedudukan, kita atur kedudukan rumah kita kan. Kita atur. Allah Maha menguasai, Allah yang Maha mencipta. Allah Maha mencipta. Mesti lebih tahu. Tahu kedudukan. Ni letak mana, berapa ramai orang perlu masa, isteri pertama berapa masa, isteri kedua berapa masa, isteri ketiga. Janganlah mana-mana kata tak adil. Adil bukan sifat manusia, adil sifat Allah. Sebab tu manusia tidak akan mampu adil. Manusia tidak akan mampu adil sebab adil itu sifat Allah. Nampak? Sidang jemaah mata Allah SWT. Amantu billah summa istaqim. Benar. Amantu billah. Kalau datang keraguan, amantu billah. Istighfar, amantu billah. Allah Ta'ala ni menjaga kita dalam keadaan kita tak tahu apa yang bakal berlaku akan datang. Tak tahu apa yang berlaku. Tapi Allah menjaga kita. Dalam tidur kita pun Allah jaga. Jadi insya-Allah sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi sebab tu kena husnuzan, bersangka baik dengan Allah. Benar Mak Umi. Jadi caranya adalah husnuzan, bersangka baik dengan Allah. Husnuzan, bersangka baik dengan Allah. Maka akan dapatlah yang baik-baik. Lagi mana kita tidak betulkan sangkaan yang mana datang dari iman. Ingat, sangkaan datang mesti dari iman yang benar. Sangkaan baik itu datang dari hati yang mengenal Allah. Kalau hati dia tidak mengenal Allah, wallahi dia tidak akan mampu bersangka baik. Fikiran dia walaupun boleh positif, kata positive thinking, tapi tidak benar-benar membawa dia kepada keimanan yang benar. Ya? Jadi sedang mata Allah Subhanahu Wa Taala. Benar Tengku Putra Ilmi. Adil itu bukan sama rata. Sama rata itu sama. Adil ni maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil. Jadi siapa yang lebih berhak meletakkan sesuatu pada tempatnya? Allah lah. Allah yang Maha mengetahui. Kita tak tahu. Kita tak tahu kita nak letakkan diri kita kat mana. Allah jualah yang berhak meletakkan. Allah jualah yang berkuasa mengaturkan seluruhnya. Baik. Jadi insya-Allah syukur setakat tu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Cukup setakat tu. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ni Allah berkati kita semua. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Mohon maaf di atas kata terkurang bicara. Allah sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. InsyaAllah cukup setakat itu. Terima kasih banyak. Kita bertemu lagi pada malam esok. Kita punya pengajian kuliah online kita insyaAllah pada pukul 9.30 malam. InsyaAllah. Selagi mana saya tak tulis tunda, saya tak tulis ditangguhkan ataupun dibatalkan, maka kuliah berjalan seperti biasa. InsyaAllah. Baik, cukup setakat itu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semuanya yang menonton pada malam ni, yang meluangkan masa, tenaga, semua perkara itu Allah gantikan dengan amal yang sebaik-baiknya insya-Allah. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Allah pilih semua yang menonton pada malam ni dimasukkan dalam syurganya tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.